Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 September 2023 bersama saya Pia and Nadia. Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee, akan memberi keterangan kepada polis berhubung siasatan terhadapnya yang didakwa membuat tafsiran sendiri mengenai ayat Al-Quran. Lee berkata dia dengan rela hati akan bekerjasama dengan polis dan memberikan keterangannya esok yang dijadualkan sekitar tengah hari. Jumaat lepas, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Syuali Muhammad Zain, memberitahu pihaknya akan merekod keterangan Lee dalam masa terdekat dan siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas. Polis menjalankan siasatan terhadap Lee berikutan laporan dibuat mengenai salah satu video TikToknya di mana dia didakwa memetik surah An-Nisa ayat 59 sekaligus dianggap menghina Islam. Lee dalam perjalanan kembali ke Malaysia dari Amerika Syarikat kerana menjadi sebahagian daripada delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche dilaporkan berkata bahawa Lee akan disiasat mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor sebelum ini menjadikan isu tersebut sebagai bahan kempen PRK Dun Pelangai yang sedang berlangsung. Pemimpin PAS itu berkata penggunaan petikan Al-Quran oleh Lee adalah tanda liberalisme yang semakin meningkat dan menggesa pengundi menolak calon BN yang bersekutu dengan DAP. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan lebih ramai suspek akan didakwa kerana menceroboh hutan simpan di Sik Kedah yang dikaitkan dengan dakwaan kecurian unsur nadir bumi REE. Dalam satu hantaran di Facebook, Saifuddin juga membayangkan sekali lagi bahawa kerajaan negeri dan agensi di bawahnya terlibat dalam kes tersebut. Kenyataannya dibuat selepas laporan 9 individu termasuk 5 warga asing ditahan dan didakwa di Mahkamah Session Baling kerana menceroboh kawasan hutan simpan. Polis mengesahkan 9 individu itu turut disyaki menjalankan penerokaan REE. Sementara itu, Saifuddin berkata penahanan dan pertuduhan seterusnya di mahkamah membuktikan kecurian sememangnya berlaku. Saifuddin telah bertelagah dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berhubung dakwaan kecurian REE di Bukit Enggang, Sik. Setiausaha Agung PKR itu sebelum ini mendedahkan dakwaan kecurian REE di Bukit Enggang dan mendakwa Sanusi menyedari isu tersebut. Sanusi menafikan dakwaan itu dan berkata pendedahan itu dibuat secara berniat jahat memandangkan pilihan raya negeri yang sedang berlangsung di Kedah pada masa itu. Susulan itu, Sanusi menyaman Saifuddin kerana memfitnah perkara terbabit. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor mengesahkan telah memberi keterangan kepada SPRM berhubung dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam isu REE di negeri itu. Tanpa menyatakan lokasi keterangan itu diberikan, Sanusi berkata dia memberikan keterangan itu minggu lepas dan terdapat 4 soalan ditanyakan kepadanya. Berkaitan REE juga, sudah dipanggil SPRM. Dah, selesai dah. Minggu lepas kot. Kan 2 minggu lepas. Saya buat kerja senyap-senyap je. Hampa ni kan nak pergi riuh. Kalau tiap-tiap proses agensi sebatan semua nak kena habak dalam surat habak. Jahanam lah kerjaan ni. Saya tak ingat lah. Bukan minggu lepas kot. Minggu sebelum tu. Tak ada serah dokumen apa. Mai tanya soalan je. Bagi keterangan biasa. Ya, biasa je. Tak adalah, saya ingat berapa soalan, 4 kot. Ya. Saya bukan orang jahat, nak tanya banyak-banyak. Aduh. Saya ni dikenali sebagai orang baik, tanya sikit pun padan dah. Ada sekarang skrip tu dulu. Saya tak payahlah habaq. Nanti macam-macam mula spekulasi kan. Saya telah bertemu dengan pegawai SPRM dan beri kenyataan saya sekitar 4 soalan. Itu saja.
Julai lepas dilaporkan seramai 10 exco kerajaan negeri Kedah dipanggil memberikan keterangan kepada SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes REE terbabit. Selain itu, pada 19 Julai lalu, media turut melaporkan seorang pegawai kanan Perbadanan Menteri Besar Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah sebuah syarikat ditahan SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah lebih 13 juta ringgit serta salah guna kuasa membabitkan isu berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki pada 20 Julai dilaporkan sebagai berkata SPRM telah merakamkan kenyataan 12 individu bagi membantu siasatan berkaitan kes tersebut. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Biro Undang-Undang Bersatu, Sasha Lina Abdul Latif, mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyalahguna agensi penguatkuasaan untuk mengganggu musuh politiknya. Menurut Sasha Lina, dalam satu kenyataan yang terbaru, kes melibatkan ahli Parlimen Putrajaya, Razzie Jidin. Sasha Lina berkata masalah Razzie bermula pada Selasa minggu lepas selepas dia dituduh terlibat dalam amalan rasuah oleh Anwar di dalam Parlimen. Kemudian disusuli oleh penyebaran dakwaan di media sosial bahawa Razzie terlibat dalam kes rasuah melibatkan pencetakan buku untuk murid prasekolah. 2 hari kemudian, menurut Sasha Lina lagi, setiausaha politik Razzie ketika menjadi Menteri Pendidikan pula ditahan SPRM. Katanya kronologi yang dinyatakan penting dan tidak mungkin merupakan satu kebetulan, bahkan ia mengejutkan. Sasha Lina juga menjelaskan ia merupakan sasaran sistematik dan gangguan pihak berkuasa terhadap musuh politik Perdana Menteri dan juga gabungan politiknya. Sebelum itu, media melaporkan SPRM menahan bekas setiausaha politik Razzie dan seorang lagi individu kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek pencetakan buku bernilai 80 juta ringgit secara rundingan terus. Susulan itu, Razzie menafikan hantaran tular di media sosial yang mengaitkannya dan isteri dengan projek percetakan buku agama JCAF untuk prasekolah seperti didakwa. PN dijangka akan memperhebat gerak kerja serangan bagi merampas kerusi DUN Pelangai mulai minggu depan. 2 tokoh berpengaruh dijadual akan turun padang untuk membantu calon parti itu, Kasim Samad, yang berdepan dengan saingan 3 penjuru. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata antara tokoh utama yang dijadual berkempen untuk PN ialah pengerusi gabungan tersebut Muhyiddin Yassin dan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Tan Sri Muhyiddin akan turun pada 3 hari bulan bersama dengan Saudara Azmin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Muhammad Ammar, Saudara Razzie Jidin yang balah magu ni. Sampai habis kena keluar semua. Taqiyuddin, dan ini tokoh-tokoh yang akan hadir bersama, termasuklah tokoh negarawan negara juga telah memberi tarikh untuk hadir, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Datuk Seri Dominic itu akan hadir. Satu grand finale ceramah penutup akan hadir di tempat tuan sekalian. Mereka ni terlibat dengan buat polisi, pernah duduk dalam kerajaan, tahu apa yang mereka buat, dan kita dengar sebelum 7 hari bulan tuan-tuan akan pergi ke petak undi, insya-Allah beri undi kepada Perikatan Nasional pada pilihan kali ini. Boleh tak? Tuan Ibrahim berkata demikian ketika berceramah di Felda Cemamoy, Bentong malam semalam. PRK DUN Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya Allahyarham Johari Harun dalam nahas pesawat udara ringan di Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Dalam PRU tahun lalu, Johari memenangi kerusi tersebut dengan mendapat 7,308 undi dan dijarakkan sebanyak 4,048 undi dengan Kasim yang juga pencabar terdekatnya. Pada PRU ke-14, Pelangai diwakili oleh bekas Menteri Besar Pahang Adnan Yaakob.
Dalam pada itu, PN dilihat masih belum dapat menembusi Felda Cemomoy di Bentong apabila ceramah malam semalam kurang mendapat sambutan warga Peneroka dan pengundi di kawasan tersebut. Berdasarkan pemerhatian di lapangan, terdapat banyak kerusi yang disediakan penganjur kelihatan kosong. Ceramah kempen PRK Dun Pelangai itu diadakan berhadapan dengan tapak pasar malam Felda Cemomoy. Ceramah itu turut dihadiri Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man selaku pimpinan utama PN, di samping Adun Besra Andan Sura Rabu, Adun Pancing Muhammad Tarmizi Yahya dan Ahli Parlimen Temerloh Salamia Muhammad Noor. Dalam ceramah itu, pemimpin PAS seperti biasa menggunakan isu kerjasama UMNO bersama Pakatan Harapan yang turut disertai DAP sebagai modal untuk menyerang BN. Felda Cemomoy merupakan kawasan kelahiran calon BN Amiza Abu Adam. Ceramah yang dianjurkan PN itu berakhir kira-kira jam 11.30 malam. Felda Cemomoy difahamkan merupakan salah satu kubu kuat BN dalam kawasan berkenaan. Sementara itu, pengarah pilihan raya PN Sanusi yakin gabungan itu dapat memenangi PRK Pelangai 7 Oktober ini, walaupun mengakui tidak mudah menembusi DUN yang telah dikuasai BN sekian lama. Menurut Sanusi, gelombang PN semakin hari semakin meningkat dan tidak pernah surut. Saya menyatakan PN akan menang 100%. Keyakinan 100% PN akan menang di Pelangai. Itu keyakinan seorang ahli politik. Apa yang Saya sebagai pengarah pilihan raya, saya mesti ada confident. Kalau saya kata saya tak tahu, menang tak tahu. Tak mau kamu melorot habis gitu kan. Saya sebagai ketua, saya kena ada keyakinan itu. Barulah anak buah saya bekerja untuk menang. Kalau saya pun tak confident, saya tak tahu. Tak boleh cakap itu. Dan saya cakap tu sebagai seorang ketua dalam medan perang. Faktornya itu sih? Faktornya apa? Gelombang ni. Gelombang kepada kebangkitan Perikatan Nasional di seluruh negara akan melanda Pelangai. Masih belum surut? Belum, makin meningkat sekarang ni. Makin hari makin meningkat. Tapi Encik Sri, kat Johor tak gagal tembusi? Johor tu tebal dan semakin nipis. Dia punya ketebalan. Ya. Di Pelangai ni pun taklah nipis sangat. Tapi kita akan try lah. Kuat UMNO apa kata? Kuat UMNO apa kata? Ya, tak dapat nilai menang situ. Dulu pun Long Nan punya kerusi tu. Menteri Besar Pahang. Sebelum Tok Wan ni, Long Nan di situ kerusi dia. Saya rasa tak mustahil. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.